Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Impak Pelaksanaan Sekularisme dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Sosial. Saya Nashifa Adiba bernombor metrik 286367 akan membentangkan tentang pengenalan sekularisme dan sejarah kemunculan sekularisme. Istilah sekularisme pertama kali diciptakan di England pada tahun 1846 oleh seorang penulis bernama George Holyoake. Pengertian sekularisme ditentukan oleh Barat sendiri dalam World English Dictionary. Sekularisme mempunyai banyak definisi, iaitu falsafah yang menolak semua agama dalam masyarakat, idea bahawa agama tidak mendapat tempat dalam kehidupan sosial, syarat-syarat sekularisasi, sistem politik atau falsafah sosial yang menolak semua bentuk kepercayaan dan agama. Menurut Syed Muhammad Nakid Al-Attas, perkataan sekular berasal daripada bahasa Latin seculum yang merujuk kepada masa dan tempat. Masa merujuk kepada masa sekarang iaitu kehidupan, manakala lokasi merujuk kepada dunia atau kehidupan sebenar. Al-Attas mengatakan bahawa istilah sekular, sekularisasi dan sekularisme tiada kaitan dengan Islam. Malah, sekularisme merupakan agenda yang secara terang-terangan memusuhi Islam, di mana proses sekularisme memang berlaku bertujuan untuk memerangi Islam. Sekularisasi biasanya disamakan dengan sekularisme, walaupun pada hakikatnya kedua-duanya sangat berbeza kerana kedua-duanya memberi jawapan yang berbeza. Sekularisasi ialah pengaruh proses pemodenan yang berlaku pada zaman pencerahan. Ini berlaku di dunia barat apabila alasan agama iaitu the age of religion digantikan dengan akal iaitu the age of reason. Sekularisme memberi tumpuan kepada dunia material dan bukannya dunia rohani. Sejarah kemunculan sekularisme adalah munculnya pengongkongan gereja dan tindakan mereka dalam menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Kemunculan fahaman ini juga disebabkan oleh tindakan paderi yang mengadakan upacara agama yang bercanggah dengan nilai pemikiran dan moral. Kemudian, muncullah pula revolusi orang Eropah yang menentang golongan agama dan gereja yang bermula daripada pimpinan Martin Luther, Rousseau dan Spinoza. Akhirnya, pada tahun 1789 Masihi, Perancis adalah negara pertama yang membangun dengan sistem politik yang mengenepikan raja. Setelah munculnya revolusi orang Eropah, muncul pula fahaman Darwinisme, Freudisme, eksistensialisme dan etisme dengan idea Nietzsche yang menganggap Tuhan telah mati dan manusia boleh bebas. Bagi mereka, penolakan sistem agama telah menyebabkan kemajuan sains dan teknologi yang pesat dan munculnya zaman Renaissance iaitu pertumbuhan perindustrian dan teknologi pesat di Eropah. Fahaman ini terus menular dan akhirnya mula memasuki dunia Islam pada awal kurun ke-20. Sebagai contoh, negara Turki adalah negara Islam yang terawal yang mengamalkan fahaman ini di bawah pimpinan Kemal Atatürk. Seterusnya, fahaman ini sedikit-sedikit mula menelusuri negara Islam yang lain. Contoh negara Islam yang lain adalah Mesir yang terikat dengan pemerintahan Perancis, negara Indonesia terikat dengan pemerintahan Belanda, manakala negara Malaysia pula terikat dengan pemerintahan Inggeris. Seterusnya saya akan membincangkan kesan sekularisme terhadap politik. Okey, yang pertama kesan yang saya boleh rumuskan adalah berlakunya pengasingan kuasa, di mana pengasingan kuasa ini telah membahagikan pemerintahan negara kita kepada dua, iaitu legislatif dan eksekutif, di mana melalui pemisahan ini raja telah kehilangan kuasa dalam bidang politik dan raja hanya mempunyai kuasa dalam hal ehwal agama dan adat rasam sahaja, di mana perjanjian Pangkor merupakan punca berlakunya pengasingan kuasa ini, iaitu Perjanjian Pangkor yang telah diadakan pada tahun 1874 yang dipersetujui oleh Sir Andrew Clark dan juga Sultan Abdullah, iaitu merupakan Sultan Perak pada masa itu. Dan melalui syarat yang dipersetujui dalam perjanjian ini, Sultan akan kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan kerajaan akan ditadbir oleh British, iaitu dipimpin oleh Sir Andrew Clark, di mana pentadbiran tersebut merupakan pentadbiran bank bercirikan acuan negara barat. Dari situ,
dari situ, kesan tersebut kekal sehingga kini walaupun negara kita telah merdeka pada tahun 1957. Namun, syarat permulaan wujudnya perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kedamaian. Namun, wujudnya pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah kerana pendekatan ini telah merendahkan status agama Islam, di mana ianya lebih memikirkan kepada perlembagaan dan mengetepikan agama Islam, dan di situ menyebabkan pemimpin akan terpesong dari panduan agama Islam, iaitu Islam sebagai adil yang meliputi semua aspek termasuklah politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Seterusnya, kesan yang kedua adalah mengenai isu hukum hudud, di mana isu hukum hudud ini masih lagi dipertikaikan dan belum lagi berkuat kuasa sepenuhnya di negara kita. Selain itu, negara kita juga masih dipersoalkan statusnya sama ada ianya negara Islam ataupun negara sekular. Dan tiada daripada itu, saya akan membuktikan dengan isu mengenai Cik Omar Cik Soh, iaitu Cik Omar Cik Soh ini telah disabitkan kesalahan kerana pengedaran dadah di bawah Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971, di mana dalam penghujahan peguam dalam kes itu, peguam menjelaskan bahawa isu ini tidak boleh dikaitkan dengan hukum hudud kerana hukuman mati bagi pengedar dadah tiada dalam Al-Quran, dan jelaslah di sini bahawa perundangan dan politik di negara kita ini masih mempunyai ciri-ciri sekularisme yang mengetepikan hukum hudud. Dan bukti yang saya boleh ambil daripada kata-kata Prof. Madya Dr. Syamrah Hayu binti Abdul Aziz, iaitu beliau telah menyatakan tiada lagi bukti sahih yang mengenai status negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Kesan prima sekularisme ialah kemunculan golongan jahiliah. Di bawah pengaruh sekularisme, orang bebas melakukan kegiatan yang tidak bermoral seperti homoseksual, zina, pengguguran dan lain-lain. Nilai-nilai moral dalam kalangan remaja akan menjadi semakin merosot disebabkan oleh pengaruh sekularisme. Kerajaan sekular seperti Amerika Syarikat telah menghalalkan amalan perkahwinan homoseksual atas nama kebebasan bersuara. Ini menyebabkan amalan berzina yang banyak membawa implikasi buruk kepada masyarakat, seperti peningkatan penyakit dan membuka jalan kepada masalah etika lain seperti pengguguran bayi. Pengesahan pengguguran bayi oleh masyarakat tertentu telah menjadikan mereka seperti orang kasar. Tindakan pengguguran bayi dilarang sama sekali dalam Islam kerana ia merupakan tindakan yang sama seperti membunuh. Ia merupakan perbuatan kejam yang memusnahkan sifat peri kemanusiaan. Seterusnya, kesan yang paling nyata dari pemikiran sekularisme ialah keruntuhan akhlak masyarakat pada masa kini. Sekularisme telah banyak mengakibatkan berlakunya masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini. Oleh kerana kepentingan agama dan bimbingan Tuhan diketepikan dalam urusan harian kehidupan manusia, orang sering terlibat dalam salah laku. Dengan itu, perbuatan yang tidak moral terus meningkat setiap hari. Setiap agama dipercayai mengajar adat dan tata laku untuk pengikut mereka bagi menjalani kehidupan yang aman di dunia ini, dan ia adalah penting untuk diperhatikan bahawa sekularisme juga mempengaruhi nilai budaya masing-masing. Akhir sekali, kesan sekularisme ialah pengaruh budaya barat. Seperti yang kita lihat pada hari ini, golongan atau budaya barat mendapat banyak perhatian di media hanya disebabkan mereka lebih dipuji daripada golongan yang mungkin boleh jadikan pedoman hidup kita seperti pejuang patriotik. Di bawah pengaruh sekularisme, orang kurang mengambil berat tentang nilai budaya mereka kerana mereka merasakan warisan budaya mereka sudah ketinggalan zaman dan kuno. Justifikasi ini sudah tentu tidak sah kerana seperti yang kita lihat pada hari ini, kita masih boleh memiliki sebuah negara yang maju dan moden. Setiap warisan budaya harus dilindungi untuk generasi baru kerana ia adalah satu-satunya elemen yang menggambarkan identiti, imej dan keunikan setiap masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Naziha binti Muhammad Nur, nombor matrik 285844. Hari ini saya akan membincangkan tentang impak pelaksanaan sekularisme dalam sistem ekonomi. Sekularisme telah muncul di dunia barat dan telah membawa impak di dalam perkembangan ilmu serta kehidupan sosial manusia secara meluas di dunia.
Namun begitu, ianya juga memberi kesan dalam sistem ekonomi. Antara impak sekularisme dalam sistem ekonomi ialah lahirnya 3 bentuk sistem ekonomi yang merangkumi sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis yang bermatlamatkan kekayaan dan kehidupan material semata-mata tanpa mengira konsep halal, haram, sosial, keadilan dan perkhidmatan. Elemen sekularisme yang sifatnya dualisme masih lagi wujud sehingga kini. Ianya wujud apabila sistem perbankan yang berteraskan riba juga masih digunakan sehingga sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahawa sistem Islam ini telah lama wujud, tetapi ideologinya terhadap pelaksanaan sekularisme masih berleluasa di dunia sehingga ianya tidak lagi mengamalkan konsep Islam untuk keseluruhan urusan ekonomi dalam negara. Malah dalam aspek pelaburan dan perniagaan pula, arak dan judi masih diamalkan. Kemajuan yang dirancang melalui akal manusia mempunyai elemen seperti riba, rasuah, penipuan dan sebagainya yang mementingkan kepuasan diri sendiri dan kemewahan semata-mata telah mengetepikan hukum akam agama Islam. Konsep keadilan ekonomi sejagat, etika kerja, akhlak mulia dan hal yang berkaitan dengan hukum hakam iaitu haram dan halal sudah tidak diutamakan lagi. Sistem ekonomi kapitalis diamalkan di negara Islam dan terdapat nilai yang bercanggah dengan syariat. Contohnya, tiada konsep ekonomi yang merangkumi dunia dan akhirat. Terdapat unsur monopoli, amalan riba dalam soal pinjaman dan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi. Impak sekularisme dalam sistem ekonomi yang merangkumi kapitalisme ialah masyarakatnya akan memperjuangkan hak kebebasan berekonomi tanpa mengira batasan. Impak sekularisme dalam sistem ekonomi dari segi sosialis pula ialah satu sistem yang berasaskan hak milik pemerintah secara mutlak. Ianya memperjuangkan nasib dan hak kesamarataan orang bawahan dan nasib buruh. Walaupun keadaan ini terlihat adil dan baik, namun ianya adalah salah satu keadaan yang melanggar fitrah. Hal ini disebabkan oleh, walaupun kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja sangat banyak, namun ganjaran upah yang diberikan kepada mereka tetap sama seperti mana pekerja yang melakukan sedikit kerjanya. Sekularisme yang berimpak terhadap sistem ekonomi dalam komunisme pula telah memperjuangkan nilai kekuasaan untuk membina kesamarataan. Sebagai contoh, mereka meletakkan riba dalam bank yang beroperasi serta memaksa manusia untuk menerima sistem riba yang mereka jalankan. Oleh itu, dapat dijelaskan bahawa sistem ekonomi sekularisme telah mengakibatkan anggapan umat Islam bahawa apabila mereka mengamalkannya akan membawa kepada keadilan ekonomi. Maka dengan itu mereka akan dipengaruhi dan akan mengamalkan idea sekular ini untuk terus maju dan terus membangun selaras dengan perkembangan ekonomi barat sekular. Sekian, terima kasih.